dirahmati Allah sekalian. Apapun benda ni mesti balik kepada apa yang agama abang. Selamat kita semua. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata ada pun orang yang berjual dan orang yang membeli itu pun jangan juga mendatangkan mudarat ke atas yang boleh menulis dan yang boleh menjadi saksi. Seperti dikatakan, marilah engkau jadi saksi kami yang berjual beli. Wajib atas kamu. Dan kami tiada orang lain menulis atau menjadi saksi selain daripada kamu. Tinggalkan kerja kamu dulu. Mari sempurnakan kerja kami kerana Allah. Kerana Allah menyuruh kamu berdua seperti yang tersebut dalam Qurannya. Apa kehendak kami yang berjual beli, pasti kamu turut. Tak boleh macam tu. Kita nak minta tolong orang, bukan bahasa tu. Dan bukan bahasa tu. Kita nak minta tolong ke orang. Bahasa minta tolong ni dia tak serupa dengan bahasa Arab, dengan bahasa paksa. Kan? Kan? Kita nak minta tolong orang. Bahasa minta tolong ni dia tak serupa dengan bahasa kita nak arah orang. Kan? Kadang-kadang kita benda ni memanglah tak mengaji di sekolah. Tapi benda ni kita belajar daripada hidup kita ni. Daripada masyarakat kita belajar benda ni. Benda ni pergi universiti tak ada pelajaran ni. Pelajaran bahasa minta tolong ni tak ada. Tapi orang yang cerdik, dia hidup dalam masyarakat, dia reti benda ni. Dia tahu macam mana cara nak buat. Begitu. Jadi ni pun serupa. Nak minta kawan tu jadi penulis kepada surat perjanjian jual beli. Nak minta kawan tu jadi saksi. Pergi duduk paksa dia. Hang kena tinggal kerja hang ni. Hang kena tolong aku ni. Tak boleh macam tu. Contoh kita cakap lah. Ni aku pun ada kerja. Nanti aku pun habis kerja aku. Hang jaga baik. Allah berfirman dalam Al-Quran. Boleh baca dengan nas. Kan? Kawan main mengaji Taman Krian. Kan? Baca terus ayat tadi ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ubah terus ayat Quran. Hang nak bantah ayat kan? Anak bantah Quran kah? Oh, buat ketak pula dengan kau. Tak boleh lah. Kita ni dia ada cara. Tak. Islam ni kadang-kadang kita nampak tegas. Kan? Kita belajar tentang agama ni. Kita belajar tafsir Quran. Kita belajar tentang hadis Nabi. Kadang-kadang kita nampak dalam hadis tu Nabi macam tidak kompromis dengan perkara-perkara tertentu. Apabila Abu Lahab, Abu Jahal semua mai jumpa Abu Talib. Mai jumpa Abu Talib, adik-beradik mereka jugalah, minta supaya Abu Talib tolong nasihat Nabi Muhammad. Wahai Abu Talib, tolong habaq dekat anak kenakan kamu Muhammad ni, tak usah duduk cari gaduh dengan kami. Lah ni macam ni lah, kami tolak ansur tak apa. Kita tolak ansur tak apa, tapi jangan buat kacau macam ni. Kita tolak ansur. Hari ni kita main semayang di tempat kami. Esok kita pergi semayang di tempat dia. Tak apa, kami sanggup tolak ansur macam tu. Abu Talib abang dekat Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata kalau letak matahari atas tangan kanan aku, bulan atas tangan kiri aku, nak suruh aku tinggal kerja, aku duk buat lah, minta maaf. Nabi kata. Tegas? Ada waktu tegas. Ada waktu pula Nabi SAW adalah manusia yang paling lembut. Tak ada orang boleh berlembut macam Nabi lembut. Macam mana kita nak tahu bila boleh tegas, bila boleh lembut? Di sinilah pentingnya ilmu. Bila kita duk mengaji, kita duk baca banyak-banyak hadis ni, banyak tuan-tuan, ratus ribu hadis ni. Bukan baca sahaja, baca hadis dengan syarah hadis tu sekali. Bila baca-baca barulah pelan-pelan kita faham benda ni. Dia tak boleh faham dengan satu malam. Dia tak boleh faham dengan satu bulan. Dia tak boleh faham dengan satu ijazah kita dapat di universiti. Walaupun duk mengajar, dia kena belajar. Macam tu. Lama barulah lama kelamaan dia makin faham, dia makin faham. Sampailah dia duduk di satu peringkat, dia satu orang yang cukup faham tentang agama dia. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka yang demikian itu memberi mudarat ke atas orang yang boleh menulis ataupun orang yang boleh menjadi saksi. Maka tidaklah sampai semata itu pula disuruh oleh Allah mengajak siapa-siapa jadi saksi atau menuliskan. Bahkan maulah lihat siapa-siapa yang patut dan ada peluang menulis dan menjadi saksi. Kita tengok ke lapangan dia. Nak minta ustaz mai ceramah ni, terpulang ke ustaz lah. Bila tarikh ustaz lapang, ustaz bagilah. Cuma minta satu yang minta masjid kami ni masuklah senarai. Lagi tu punya cara daripada mai kat kita lah ni. Kan?
Minta lagu tu Ustaz. Bila Ustaz lapang bagilah. Tak boleh tahun ni, tahun depan tak boleh, tahun depan 10 tahun lagi tak apa. Hai, kita tanya Syekh ni perali aku ni. Kan? Dia main buat lagu macam tu kan. Kan dia kata minta tolong aja. Dia kata minta bagi masjid ni masuk dalam senarai aja. Dia kata. Jangan tak masuk senarai sudah. Kita pun jadi lembut sikit lah. Dengar tu. Lembut sikit. Kan? Cara tu dia kata nak kena ambil kira. Sekiranya tidak keberatan atas yang menjadi saksi dan yang menulis itu sampai datang ke mudarat ke atasnya dengan sebab dia bekerja yang tiada dapat ditinggalkannya ataupun sakit ataupun letih dan sebagainya. Jangan kita bagi dia susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita kata Islam adalah agama yang berdiri di atas hujjah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Quran dan hadis Nabi ini mestilah Quran dan hadis Nabi yang dikupas, yang ditafsir oleh ulama-ulama yang muktabar sahaja. Kita pakai yang tu. Kalau nak pakai siapa juga pun boleh tafsir, jahanam kita. Kita kena pegang pada disiplin ilmu, mestilah Quran dan hadis ini, Quran dan hadis yang ditafsirkan oleh golongan yang muktabar sahaja. Barulah benda ni kita dapat satu kepuasan bila kita habaq ke orang, dan kalau timbul masalah kita ke depan untuk memperjelaskan benda ni. Kita bertanggungjawab penuh atas apa yang kita kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Ta'ala, wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Dan jika memperbuat sekalian kamu daripada yang ditegah Allah daripada beri-beri mudarat itu, maka bahawasanya orang yang memperbuat mudarat itu ialah orang yang berbuat maksiat dan yang keluar daripada menjunjung suruh Allah dengan sekalian kamu. Kalau agama kata jangan buat, benda tu boleh jadi mudarat, kita buat juga, bermakna kita keluar daripada menjunjung perintah Allah. Satu benda yang orang Melayu tak boleh buat apa dia. Orang Melayu ni dia susah nak tinggal benda yang dia dah buat lama. Itu sifat orang Melayu. Dia dah buat benda tu lama dah. Dan benda tu pun dia dah buat, bukan pernah dia cek betul-betul boleh ke tak boleh buat. Dia tak pernah cek pun. Dia kira dia sedang-sedang orang dah buat lagu tu. Dan dia duk tengok dalam masa dia hidup pun orang-orang agama. Orang agama ni kira orang berti agama lah, pun duk buat begitu. Saya buat contoh satu lah. Jangan marah saya. Saya buat contoh satu. Bila berlaku kematian. Bila mati satu orang manusia ni, nak boleh ke tanam dia, nak boleh ke selesai ke bumi dia tu, berapa banyak benda yang kita tak tahu. Yang kita duk sangka kata agama suruh, sebenarnya bukan agama suruh. Berapa banyak dia dah. Di antaranya, saya tak tahu belah Farid Muntah ni ada tak ada, tapi belah saya kira sampai dah kira mempertahankan sampai putih orang lekin. Bila mati satu orang manusia, kita nak bawa dia pergi ke masjid semayang nak ke bumi. Sibuk di rumah ni, mana dengan cerek satu, dengan bantai satu, dengan tikar satu, dengan pinggan apa tangkuk bungkus kain putih satu. Agama suruh ke benda ni? Saya nak tanya. Agama suruh ke benda ni? Kita pun tak tahu agama suruh tak, tapi ustaz-ustaz yang duk minta benda ni. Baik, cerita dia asal-asal dulu. Orang-orang alim kita dulu tak suruh benda ni. Cumanya orang-orang alim kita dulu, mereka ni kebanyakan tak ada kerja, tak ada pendapatan tetap. Kerja kampung begitulah. So bila berlaku kematian, orang kampung nak minta tolong dia. Nak minta tolong dia baca talqin, nak minta tolong dia jadi imam sembahyang mayat. Jadi mengenangkan pertolongan dia pada kita, mereka bagilah. Bagi sejadah satu kat dia, bagi bantai satu kat dia, bagi ceret satu kat dia dan sebagainya. Itu asal-asal mula dulu orang buat macam tu. Bukan satu perintah wajib. Lah keadaan dah berubah. Tak payah bagi dah semua bantai-bantai segala tikar semayang ni. Di rumah dia bantai yang tak rati dah lah. Berapa banyak orang mati lah dalam kampung tu. Kalau kita betul-betul nak menghargai juga pertolongan dia, kesanggupan dia luang masa main semayang mayat dekat keluarga kita, bagi sagu hati kat dia. Buat duit sikit bagi kat dia sagu hati. Sudah, ceret-ceret bantai ni semua potong bang, tak payah dah. Tapi tak, sibuk lagi tak bagi saya. Bantai mana? Hampa tak siap lagi kali mayat nak bawa turun dah ni.
Amboi lagu tak bagi bantai mayat, tak boleh sambung. Nampak tak? Salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita. Minta maaf lah. Ramai orang marah bila bercakap macam ni. Tapi kena cakap. Pasal apa?